Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel King 714 Studio. So guys, aku minta maaf untuk video gangguan misteri dekat tempat kerja. Untuk part tu aku ada delay sikit sebabkan aku baru ambil vaksin untuk second dose. So in a few days aku not feeling well. So alhamdulillah hari ni aku ada rasa better sikit. So aku continue dengan part tu. Tapi sebelum untuk aku cerita untuk part tu, aku nak ucapkan terima kasih bagi korang yang ada support video aku, ada like, ada subscribe, follow aku semua. So korang yang kat luar sana yang baru jumpa video aku, korang bolehlah tekan button subscribe, support aku, tekan button bell tu, tak kisahlah kau tekan banyak kali pun kalau kau boleh tekan kan. So guys, tak apa buang masa lagi, jom let's go part 2. Okay guys, bersambung daripada part 1. Okay, selepas kejadian masa part 1 tu aku kena tu, maksudnya aku ditukarkan ke shift pagi atau shift petang lah. So aku dah lama tak kena shift pagi. So nak jadikan cerita, selepas 3 atau 4 bulan aku dah tak kena shift pagi, tak kena shift malam, dan aku dinaikkan untuk shift malam. Disebabkan sebenarnya masa tu banyak klik-klik aku, rakan sekerja aku lah yang Singaporean, diorang dapat call up untuk national service. Jadi diorang kena balik camp lah. Jadi nak tak nak, waktu shift malam tu dah macam agak kekurangan staff kan. Jadi aku dipanggil untuk naik untuk cover malam lah. Sebenarnya aku tak berapa minat sangat kerja shift malam ni. Hari tu masa tu aku kena shift malam lah. Okay, department aku ni sebenarnya dia ada 5 sidebar tau sebenarnya dekat dalam kasino ni. Tapi aku bahagian F&B. Dia bukan bahagian yang macam dekat customer datang boleh dine in apa semua. Dia tak. Dia sebenarnya tempat aku ni agak tersorok lah antara 5 ni, antara 2 tingkat ni. So level bawah kita ada 4 bar, atas kita ada 2 bar. So bar ni dia akan macam terlalu jauh daripada tempat customer lah kan. So nak jadikan cerita, ada setiap pukul 3 pagi akan ada 1, 2, 3 bar kita orang akan kena close lah. Maksudnya kita akan kena tulis lah segala apa stok yang tak ada untuk preparation untuk shift pagi, diorang nak jalankan operation kan. Okay, nak jadikan cerita, ada satu bar ni, no matter what you are Malay or Chinese, you are Indian, you are Malaysian or you are Singaporean, kalau kau datang kat tempat tu, mesti kau akan ada rasa satu feeling atau insting yang feel like not comfortable at this place lah. Sebab bila kau buka je dia punya pintu tu, kau akan rasa macam someone yang akan memati kau. Dia macam bila buka pintu, dia macam ada lorong ke dalam tau. Tapi setiap kali bila siapa-siapa lah buka je pintu tu kan, selepas pukul 3 pagi, kita akan rasa macam ada someone berdiri dekat satu tempat macam mematikan kita buat kerja. Actually tak ada. Actually benda tu tak ada. Tapi perasaan kita orang mesti akan ada rasa benda macam tu. So nak jadikan cerita, aku minta tolong kawan aku seorang lah. Ada seorang kawan aku ni budak Singaporean lah, budak Melayu juga. Aku ajak dia teman. Selalunya dalam pukul 3.30 macam tu, kita akan lepas habis settle buat kerja semua, kita akan pergi smoking area. Kita akan chill dulu, lepak, isap okok, main game, main phone apa semua kan. Macam biasalah, macam part 1 juga aku cakap, pantang ada masa memang kita orang mengular kan. So nak jadikan cerita, aku pun pergilah tempat tu, pergi berdua. So aku rasa macam lega lah sebab aku tak keseorangan kat tempat tu. Jadi aku pun rasa macam alhamdulillah aku ada teman nak pergi tempat tu seorang. Tapi masa yang peliknya kan, masa time aku tengah buka drawer, aku tengah kena stok rokok apa semua kan. Lepas tu aku balik pada dekat dalam bilik tu, sebenarnya ada satu table tau, kita panggil bar top. So aku pun letak dengan list stok aku semua kat situ. Aku tengah buat kerja, tengah tulis lah. Tapi yang member aku seorang ni, budak Singapura ni, dia tak buat apa-apa tau. Dia macam jalan-jalan kat dalam, dia macam tengok barang. Lepas tu tiba-tiba dia macam berdiri kat sebelah aku lah. So aku macam tak syak apa-apa lagi. Aku memang tak syak apa-apa. So aku macam pandang muka dia, dia pandang muka aku lah, macam tu kan. So tiba-tiba dia macam tengok, dia senyum kat aku lah. Lepas tu aku rasa macam ada perasaan macam geli lah. Cakap kau apa hal tempat dah lah berdua macam ni, tiba-tiba kau macam senyum kat aku lah. So aku macam tanya dia, kau serius lah tengok aku je buat kerja kan? Takkan kau tak nak top up apa-apa barang kan? Tapi dia buat bodoh je. Sebab aku memang agak, dia punya perangai macam ada pelik sikit lah macam tu kan. So nak jadikan cerita, tiba-tiba keluar daripada mulut dia, dia tanya aku macam ni lah, apa perasaan kau kalau macam kita tengah buat kerja berdua ni? Maksudnya aku ni bukan aku. So aku macam sambil menulis tu, sambil aku memikir lah. Aku macam fikir,
aku bukan aku. Lepas tu aku tanya dia, apa maksud kau? Lepas tu dia cakap macam, yelah kita tengah buat kerja berdua, tapi yang aku ni bukan aku, maksudnya aku orang lain. Lepas tu aku macam rasa dia ni macam uh, berbual benda-benda tak faedah, macam benda-benda aku rasa macam malas nak fikir lah kan. So aku macam lantak kau lah. Aku marah dia lah. Aku cakap lantak kau lah, benda kan kau nak cakap. Aku lepas habis kerja ni aku tak nak buat apa. Aku nak pergi lepak, aku nak pergi sakokop. Abang kau lah kerja kau tak siap apa kan. Aku cakap macam tu. So dia still buat benda reaction yang sama tau. So jadikan cerita dalam pukul 3.20 ataupun 3 lebih kurang 3.20, 3.30 aku dah selesai lah buat benda check semua stok semua kat situ. Aku pun kunci pintu. Okay, untuk pergi ke tingkat 2, actually dekat area situ dia ada satu lift lah. Lift ni hanya untuk staff saja yang boleh masuk lah. So nak jadikan cerita, aku pun naik lift dengan dia berdua. Tapi dia tak banyak cakap lah. So aku pun jenis macam, masa tu kebetulan aku macam tak ada mood sangat nak berbual dengan orang kan. Jadi bila dah sampai ke satu bilik ni, kita punya tempat simpan stok ni, yang tempat yang kedua ni dia lagi jauh daripada orang tau. Tapi dia ada satu jalan ni, kalau jalan lebih kurang 1 minit kau boleh keluar untuk pergi ke tepi highway, boleh pergi tembus ke smoking area lah. Jadi nak jadikan cerita, masa aku tengah buat kerja kat dalam tu, dia still benda yang sama juga tau. Dia still macam buat macam mula-mula dekat bilik bawah tu kan. Dia buat, dia tengok aku, dia senyum kan. Jadi aku rasa macam agak stress, fed up sikit lah dengan dia kan. Okay, aku pun macam peduli dia lah. Aku pun buat kerja, dia still tanya aku benda yang sama lagi. Lepas aku dah malas, aku buat bodoh. Memang serius aku dah tak nak layan dia apa ke, macam malah nak layan. Lepas tu masa aku dekat atas table batop tu, aku tengah buat kerja tu, okay, aku pun letak telefon aku dekat atas dengan satu kertas lah. Aku tengah tulis kira stok, macam contohnya aku tengok air ni tinggal berapa, rokok ni tinggal berapa kan. Okay, secara tiba-tiba telefon aku berbunyi. So aku not feel like surprise lah kalau orang call ke apa. So aku macam fikir mungkin manager aku call ke apa semua kan. Tapi macam agak pelik lah, sebab biasanya kita orang ni yang bawa telefon ni, sebab sebenarnya waktu operation time kita tak boleh guna handphone, kita ada walkie talkie. Biasanya kita orang seluduk masuk pergi ke department bawa telefon. Selalunya telefon kena declare. Okay, nak jadikan cerita, aku nampak member aku yang berdua ni, dia call aku tau. Jadi aku rasa macam dia ni saja nak kenakan aku lah. Aku ingatkan dia buat miss call, dia buat call, lepas tu dia letak handphone tu dekat dia punya poket ke apa kan. So aku tak syak apa-apa lah. Aku buat bodoh je, aku tengok sini, aku tengok muka dia. Tapi dia senyum lah. Lepas tu dia call lagi. Lepas tu aku tanya dia, aku terus macam marah dia lah. Aku cakap, kau ni kenapa macam pelik-pelik perangai kau kan. Lepas tu aku cakap, kau banyak kredit kan. Okay, tak apa, aku terus macam pick up call kan. Aku terus tekan button hijau tu. Tiba-tiba kau tahu tak, dalam keadaan bilik yang sunyi, tak ada orang, tak ada tempat tu dah tutup, even kau tak payah loudspeaker pun kau akan dengar bunyi suara orang macam bercakap tau. Jadi yang benda yang terperanjat je kan, aku dengar member aku ni, dia tanya, Mak Rip, kau kat mana? Aku lagi tadi daripada bawah aku dah naik atas tau. Kau tahu aku pergi tunggu kau kat smoking area, pasal call kau lagi tadi tak dapat, ni baru dapat. Lepas tu aku macam terus ambil telefon, aku macam cakap, kau kat mana? Dia kata dekat smoking area. So guys, aku rasa macam tak boleh brain tau masa tu. Aku macam serius lah kan. Habis aku cakap, aku dengan siapa ni kan. So aku macam dia still macam diri dekat satu corner. Dia senyum, dia tengok aku kan. Aku rasa macam tak sedap hati. Aku cakap ni, aku rasa macam something wrong kan. So aku ambil handphone, aku ambil kunci, aku terus lari keluar pintu. Lepas tu aku macam lari tak ada lari macam hura-hara sangat kan. Aku lari macam lari slow lah. Lepas tu sampai sebelum nak keluar ke pintu smoking area tu, aku macam fikir, macam mana diorang prank aku kan. Macam pelik lah. Macam mana diorang sengaja nak kenakan aku. So bila tu aku dah sampai dekat pintu tu, aku buka, aku memang betul, in real, aku nampak member aku tu tengah hisap rokok. So aku macam duk fikir, lagi daripada tadi siapa dengan aku yang dekat bawah dengan atas tu kan. Sebab tu aku rasa macam agak pelik. Lepas tu aku pun cakap dengan dia. Lepas tu dia kata, kau ni main-main pula kan. Dia kata, betul, sumpah, lillah ta'ala, aku cakap kan. So nak jadikan cerita, lepas habis hisap rokok tu, member aku pun ikut lah aku. Lepas tu bila masa dah sampai tu kan, sampai sebelum dekat bilik yang tempat kita orang punya tempat kerja yang terakhir ni, member aku macam marah lah kenapa aku tak tutup pintu. Sebab yelah, pintu tu sebenarnya kalau ikut SOP kita kena tutup lah, sebab takut department lain ada ambil air ke apa kan. So kita punya stok akan ada kurang lah, jadi nak kena ganti. So alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku lah. Maksudnya macam stok tak ada orang ambil apa semua. So
aku datang masuk kat tempat tu kan, memang tak ada orang. So aku rasa macam aku mimpi ke ataupun aku bahayal kan. Tapi tu lah, aku cakap dengan Reti dengan member aku. So aku cakap dengan member aku, memang betul tadi aku buat kerja dengan kau. Tapi masalahnya bila kau call aku, kau dekat smoking area. Tapi guys, itulah, alhamdulillah lah, aku walaupun aku kena benda macam ni, tapi tak seteruk macam Pak Wan lah, yang aku demam panas sampai kena cuti 5 hari kan. So kali ni alhamdulillah aku tak ada macam macam benda terkejut ke apa. Cuma aku macam keadaan orang kata macam lebih berhati-hati lah. So nak jadikan cerita, selang beberapa hari selepas tu lah aku balik pukul 3. Aku balik pukul 3 pagi. Macam biasalah, macam sebelum ni aku pernah bagi tahu, kalau kita orang bekerja di hotel di Singapura ni, balik pukul 2 atau pukul 3 pagi, kita akan disediakan dengan transport lah. So aku macam biasalah, aku ulang alik JB ke Singapura, Singapura ke JB kan. So nak jadikan cerita, ada seorang kawan aku jugalah yang kerja dekat situ. Dia duduk JB, dia bawa motor. So dia nampak aku kat locker tengah tukar-tukar baju. Lagi dia tanya aku, kau nak balik dengan aku sekali tak? So aku tanya dia, boleh ke? Aku cakap kan. Lepas tu dia kata boleh lah, sebab aku ada helmet extra. So aku rasa macam happy lah. Sebab kalau kau naik bas, nak sampai ke Woodlands Checkpoint tu lebih kurang lah, kalau kau balik kerja pukul 3, sampai sana lebih kurang dalam pukul 4.30 lah, lebih kurang. So kalau aku balik naik motor, even member aku ni bawa motor EX5 pun kan, aku akan boleh sampai kat situ dalam pukul 3.30 ataupun 3.45 lah. 3.45 tu means dah boleh lepas lah daripada sepadan lah. So nak tak nak, aku memang suka lah, lagi nak cepat kan. So aku pun tukar-tukar baju, aku ambil bag. So member aku pas helmet dekat aku. So dah jadikan cerita, masa time perjalanan untuk kita balik daripada hotel ni, kita akan kena tembus satu jalan, orang kata Bugis area. So actually aku dah banyak lupa nama jalan sana, tapi aku tahu yang ni kawasan Bugis. Okey, masa pukul 3 lebih tu, kita berhenti dekat satu traffic light lah. Memang walaupun tak ada kereta, tak ada apa pun kan, memang tetap lampu merah dekat Singapura. Memang semua orang akan ikut undang-undang. Orang takkan langgar undang-undang macam pukul 12.30 malam pun dekat Malaysia pun tak payah jauh lah. Kat Malaysia kan tak ada kereta, semua dah langgar lampu merah kan. Tapi kat sana tak ada. Mungkin undang-undang dia ketat lah, sebab ada kamera, tak nak kena saman kan. Okay, member aku ni budak India ni, dia memang dia ada satu habit tau. Kalau dia bawa motor, dia suka pakai earphone. Dia memang suka dengar lagu kuat-kuat. So dia suka menari lah. So mungkin itu cara dia nak happykan diri dia lepas dia kerja lah. So nak jadikan cerita, masa time dekat satu tempat dekat lampu traffic light ni, aku tengah berbual dengan dia. Tiba-tiba dia macam pandang ke kiri lah. Dia macam ada pandang kat satu arah pokok besar ni tau. So actually aku tak perasan pun pokok ni. Aku tengah berbual dengan dia, apa benda aku dah tak ingat lah, benda dah lama lah. Tiba-tiba dia macam diam lama. Lepas tu aku macam cuik bau dia lah. Cakap, kau dengar tak aku cakap apa? Lepas tu dia macam cakap, dia kata, cuba kau tengok kat pokok tu. Dia kata macam ada orang tengah tengok aku. Cakap, aku terus macam marah dia. Aku cakap, kau ni kenapa kan tengah-tengah malam macam ni, dah pukul 3 pagi lebih ni kan. Kau biar betul. Betul aku tak nak tengok sana sebab aku takut sebenarnya. So dia kata betul, cuba kau tengok. Dia kata ada perempuan tengah tengok aku. Lepas tu nak tak nak aku kuatkan hati lah. Aku tengok tak ada. Aku cakap pokok je ada. Dia kata ke kau perasaan kau kan. Dia kata mungkin perasaan dia je lah kot kan. Dia kata kan. So aku cakap dah jalan, lampu dah hijau. So nak masuk ke arah JB ni, kita kena lepas satu jalan. Kita actually aku dah lupa nama highway ni, tapi aku selalu panggil highway Woodland lah. So dia memang satu jalan highway yang panjang. Sampai ke penghujung tu boleh tembus ke Woodlands Checkpoint. So nak jadikan cerita lah, masa tengah-tengah dalam perjalanan tu, aku dekat atas motor, aku terdengar macam ada satu sebiji motor dekat belakang, area-area dekat motor member aku lah. Masa member aku tengah buat motor, aku dengar macam ada macam lebih, kalau tak silap aku macam bunyi motor 125Z atau RZ, lebih kurang macam itu lah. Bunyi macam motor 2 stroke. Tapi dia macam ikut kat belakang. Aku tercakap dalam hati kan, member aku ni bawa EX5 je, kenapa motor ni tak boleh potong kan. Aku cakap kan, aku macam cuba pandang ke belakang macam ni, tapi tak ada apa-apa. Aku pandang lagi ke kanan pula, memang tak ada motor. Tapi memang betul, aku seingat aku, memang aku dengar ada bunyi motor dekat belakang aku, macam follow kan. So actually jalan tu macam
aku bukan nak burukkan lah. Actually kat mana-mana pun mesti ada gangguan. Cuma orang kata yelah, jalan tu jalan utama. So kebanyakannya orang daripada JB ke atau Singapura ke untuk nak masuk Singapura untuk pergi kerja, itu memanglah satu laluan khas lah. So kalau setakat dengar apa accident mati ke, accident kena langgar lori ke, so jalan tu memang familiar lah. Memang orang kata dah tak heran lah. So nak jadikan cerita, aku pun buat tak tahu lagi lah masa tu. Dari selang dalam seminit lebih kurang situ, tiba-tiba aku duduk kat belakang ni, aku rasa macam badan aku kena tarik tau. Aku rasa macam ada orang peluk aku daripada belakang macam tarik. So aku macam tak tahu kenapa aku tak dapat nak melawan. Aku macam ikut je cara benda tu tarik. Jadi member aku kat depan ni, dia ingat aku tidur tau. Dia terus macam slowkan motor, dia tepuk peha aku. Dia cakap, kau tidur apa? Kau gila ke kau? Kalau kau jatuh macam mana? Aku tu cakap dengan dia, aku tak tidur. Tapi entahlah, dia kata aku rasa macam ada something. Macam aku cakap macam ada benda something tarik aku. Lepas tu memang aku cakap, kau serius lah? Aku cakap serius dok. Lepas tu dia kata, tak apalah, lagi dah nak sampai JB ni kan, kita lepak minum lah. So nak jadikan cerita, sampai dekat JB tu pun aku pun bercerita lah dengan member aku. Aku bagi tahu dia apa yang aku rasa kan. So member aku ni yang budak India ni pun, dia memang ada cakap aku kat pokok tu, memang dia kata dia nampak macam ada satu perempuan rambut panjang pakai baju putih, dia diri kat pokok tu, dia tengok je aku. So nak jadikan cerita, tak tahulah, orang kata macam, yelah kita nak bercerita dengan kawan-kawan yang dekat tempat kerja, takut orang kata kita ni memburukkan country orang. Jadi kita masing-masing just share berdua, jadikan benda ni macam orang kata satu kenangan cerita lah yang kita orang pernah alami dekat situ kan. Okay guys, actually itu je lah cerita aku untuk part tu, misteri gangguan di tempat kerja. Bagi korang kat luar sana, mesti aku rasa korang mesti gak ada yang pernah ataupun lagi teruk daripada pengalaman yang aku kena lah. So cumanya pengalaman aku ni dekat negara orang lah. So far selama aku kerja kat Malaysia, Alhamdulillah aku belum pernah kena lagi. Mungkin korang kat luar sana ada pengalaman, korang bolehlah komen bagi tahu kan macam mana pengalaman korang. So guys, itu je cerita aku. Sebelum tu aku nak ucapkan please stay safe, jaga SOP korang, jaga kesihatan korang guys. So assalamualaikum, Papa Roger.